Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 1, nombor nisbah, melibatkan subtopik 1.5, nombor nisbah. Satu standard pembelajaran yang kita akan belajar ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah. Okey, jom kita mula. Okey, sekarang kita akan lihat pula penyelesaian masalah melibatkan nombor nisbah. Dan cikgu ulang sikit, nombor nisbah ialah nombor dalam kategori integer, nombor perpuluhan dan juga pecahan. Okey, kita lihat contoh 1. Okey, soalan yang pertama. Ali mempunyai wang sejumlah RM72. Dia menyimpan 2/9 daripada wang itu di dalam tabung. Kemudian dia membeli 2 buah buku nota dengan harga RM6.80 dan sebuah kalkulator. Jika baki wangnya ialah RM7.40, berapakah harga kalkulator itu? Okey, jadi untuk penyelesaian masalah, yang pertama, bila kita baca soalan, pastikan kita tanda maklumat penting dalam soalan yang telah diberi. Okey, yang pertama kita tulis semula, wang Ali ada RM72. Okey, dan dia telah menyimpan sebanyak 2/9 daripada wang yang ada. Jadi, 2/9 darab 72. Dan kita kira kita akan dapat RM16. Jadi, duit yang ada 72, dia simpan 16. Okey, jadi di sini, baki duit yang ada kita akan tolak lah. Okey. Jadi 72 kita akan tolak dengan RM16 dan kita akan dapat RM56 baki duit yang ada setelah dia menyimpan. Okey, sekarang dengan duit baki yang dia ada, dia membeli 2 buah buku nota dengan harga setiap satunya RM6.80 dan sebuah kalkulator. Okey, jadi jumlah harga yang dibayar oleh Ali untuk 2 buah buku nota dan kalkulator ialah, okey, duit yang dia ada 56 dan duit baki yang diberi ialah RM7.40. Jadi kita akan tolak RM56 duit yang dia ada, kita akan tolak dengan bakinya RM7.40. Jadi kita akan dapat RM48.60 dan ini ialah jumlah harga untuk 2 buah buku serta 1 kalkulator. Jadi soalan kita dia nak berapakah harga kalkulator. Jadi di sini untuk dapatkan harga kalkulator kita kena tolak. Okey, RM48.60 kita akan tolak 2 darab RM6.80. Okey, RM6.80 ialah harga 1 buah buku. Jadi, bila dia beli 2 buah buku, kita akan darab dengan 2. Jadi, RM48.60 kita akan tolak dengan 2 darab RM6.80. Kita akan dapat harga kalkulator ialah RM35. Okey, sebenarnya soalan penyelesaian masalah macam yang cikgu kata sebelum ni, soalannya tidaklah susah, tetapi kita perlu mengeluarkan satu persatu maklumat yang ada secara teratur. Okey, contoh yang kedua, paras air di dalam sebuah empangan ialah negatif 0.85 daripada paras kritikal. Paras air itu jatuh sebanyak 0.3 meter setiap hari selama 4 hari dan kemudian naik sebanyak 1/4 meter setiap hari selama 3 hari. Okey, soalannya, cari paras air di empangan itu selepas 7 hari dan berikan jawapan dalam perpuluhan.
Okey, kita catat yang pertama dahulu, paras air pada awalnya ialah negatif 0.85 meter. Okey, dalam masa 4 hari, dalam masa 4 hari, paras air jatuh sebanyak 0.3 meter setiap hari. Okey, bila jatuh bermaksud operasi, bukan operasi bermaksud tanda negatif. Okey, tanda negatif, dan kita darab dengan 4 kerana setiap hari akan turun sebanyak 0.3. Jadi jumlah dalam masa 4 hari paras air turun ialah negatif 1.2 meter. Okey, seterusnya kita lihat pula dalam masa 3 hari paras air naik sebanyak 1/4 meter setiap hari. Jadi 1/4 meter, okey, 1/4 meter sebenarnya 0.25. Okey, jadi di sini cikgu dah tukar daripada pecahan, cikgu tukar kepada perpuluhan. Jadi 0.25 darab 3, okey. Sebab naik kita positif lah, dan di sini cikgu tak tulis positif. Okey, 0.25 kita darab 3 hari, kita akan dapat 0.75 meter. Jadi untuk dapatkan paras air di empangan selepas 7 hari, kita perlu bermula dengan paras awal air iaitu negatif 0.85, kita tambah dengan penurunannya negatif 1.2, dan kita tambah dengan paras air yang naik 0.75, dan kita selesaikan daripada kiri ke kanan, dan kita akan dapat negatif 0.85, okey, tambah berjumpa dengan tolak, kita permudahkan menjadi tolak, okey, dan kita selesaikan, kita akan dapat jawapan negatif 1.3 meter. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, sebuah pusat latihan menawarkan dua jenis kursus, iaitu kursus komputer dan kursus lukisan. Yuran bagi kursus komputer dan kursus lukisan masing-masing ialah RM289.90 dan RM325.90. Diberi bahawa 2/5 daripada 90 orang pelajar mendaftar untuk kursus komputer dan 1/3 untuk kursus lukisan, dan yang selebihnya mendaftar untuk kedua-dua kursus. Hitung jumlah yuran yang dikutip oleh pusat latihan itu. Okey, soalan yang panjang, kita keluarkan maklumat satu persatu. Okey, kita ada dua jenis kursus. Jadi kursus yang pertama, kursus komputer, yurannya ialah RM289.90. Yuran untuk kursus lukisan ialah RM325.90. Jadi di sini kita ada maklumat yang kedua, iaitu bilangan. Jadi yang mendaftar kursus komputer ialah 2/5 daripada 90. Jadi kita kira 2/5 daripada 90, kita akan dapat 36 orang. Dan kita kira pula untuk bilangan yang mendaftar kursus lukisan, iaitu 1/3. Jadi 1/3 daripada 90, kita akan dapat 30 orang. Jadi jumlah semua peserta ada 90. Okey, jadi kita perlu dapatkan bilangan yang mendaftar untuk kedua-dua kursus. Caranya kita mesti tolak. Okey, 90 kita akan tolak dengan 36. Okey, 36 kursus komputer tolak dengan 30 kursus lukisan. Jadi kita akan dapat jumlahnya ialah 24 orang yang mendaftar bagi kedua-dua kursus. Jadi sekarang ni kita dah ada harga yuran kursus untuk setiap kursus. Jadi dia nak hitung jumlah yuran. Jadi yang pertama kita akan lihat untuk mendapat jumlah yuran. Yang pertama 36 kita akan darab dengan 289.9, iaitu kursus komputer. Yang ni kursus komputer. Okey. Ada 36 orang dan yurannya ialah 289.90. Okey,
30 darab 325.9 ini untuk kursus lukisan. Okey, ada 30 orang darab dengan yuran yang dikenakan. Dan 24 yang mengikuti kedua-dua kursus. Maksudnya, kita kena tambah kedua-dua yuran kerana dia menyertai dua-dua kursus. Jadi, 24 kita darab dengan hasil tambah 289.9 tambah 325.9. Dan kita akan jumlahkan semuanya. Kita akan dapat nilainya ialah RM34,992.60. Okey, jadi ini ialah yuran yang dikutip oleh pusat latihan itu untuk 90 orang peserta. Jadi selesai untuk penyelesaian masalah yang melibatkan nombor nisbah. Seperti biasa cikgu kata, untuk penyelesaian masalah yang pertama, baca soalan, tandakan maklumat penting. Okey, cuba untuk fahami masalah dan biasanya masalah dia akan berturutan. Jadi tulis secara sistematik dan kita pasti akan dapat pengiraan yang sebenar untuk penyelesaian masalah yang diberi. Okey, jadi kita selesai untuk bab 1, nombor nisbah. Kita jumpa lagi dalam bab 2, tingkatan 1. Sekiranya ada apa-apa masalah atau soalan, bolehlah dikemukakan pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.